Kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan pada hari ini untuk sama-sama kita bertemu. Semalam kita tak dapat kerana ada satu perjumpaan yang penting, dan kemudian malam semalam pun tak dapat kerana ada perjumpaan juga. Jadi pada hari ini keadaan makin lama makin hebatlah, makin panas. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, marilah sama-sama kita mengikhlaskan hati kita dengan kita bersyukur kepada Allah. Kita menjadikan hidup kita, mati kita, seluruh aktiviti kita itu hanya untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sama-sama bersyahadah pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Kita bersyukur dan marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang kita. Kita sentiasa mempertingkatkan lagi hubungan kita dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituntut pada bulan ini Zulhijjah ialah melaksanakan udhiyah, melaksanakan korban yang akan dibuat pada hari-hari tasyrik, hari-hari tasyrik. Jadi kita nak kena cuba mengambil peluang sementara kita boleh ini untuk kita membina kekuatan kita, iaitu melalui amalan-amalan yang besar. Antara amalan besar ialah korban. Korban ni pada binatang al-an'am, binatang yang berkaki empat, binatang al-an'am. Contohnya lembu, kambing. Jadi kita tak boleh korban untuk ayam, tak boleh, itik tak boleh. InsyaAllah. Baik, jadi kita sama-sama meneliti akan satu perkara berkenaan dengan at-tadhiyah ini, dan kita telah pun berbincang dalam beberapa tajuk, beberapa siri yang ketiga ni, dan mudah-mudahan kita akan dapat menghayati korban, hakikat korban, hakikat pengorbanan dalam amal akhir zaman, amal akhir zaman. Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa banyak perkara yang sedang berlaku pada hari ini yang manifestasi merupakan satu yang lahir daripada perancangan Allah yang mengizinkan juga perancangan-perancangan jahat
daripada musuh Islam. Yang paling pertama sekali musuh Islam yang Allah laknat, iaitu Iblis, dan kemudian pengikut-pengikutnya, pengikut Iblis. Dan mereka telah melakukan perancangan itu beribu tahun. Beribu tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun, beribu tahun. Dan mereka telah pun melaksanakannya dengan penuh teliti. Dengan penuh teliti. InsyaAllah, mudah-mudahan malam ini kita boleh hurai sikit lah tentang apa yang saya maksudkan tadi. Dan insyaAllah, mudah-mudahan pada hari ini kita akan dapat sedikit sebanyak gambaran tentang apakah yang patut kita lakukan, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita sambung apa yang telah kita bincang yang lepas. Salah satu daripada perkara yang penting di dalam Islam ialah at-tadhiyah, iaitu pengorbanan, melaksanakan pengorbanan. Dan pengorbanan ini adalah merupakan perkara yang berkaitan dengan perjuangan. Sebab kita tidak akan selamat di akhir zaman ini melainkan kita bersama dengan perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan dakwah, perjuangan tarbiyah dan jihad fi sabilillah. Perjuangan-perjuangan yang menghidupkan untuk menegakkan Islam. Untuk menegakkan Islam, menegakkan iman dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan juga di dalam seluruh masyarakat. Jadi kita ingin sama-sama melaksanakan perjuangan itu. Siapa yang bersama dengan perjuangan, mereka lah yang akan selamat. Mereka yang akan selamat. Jadi bagi mereka yang merasakan bahawa cukup dengan kita Islam saja, maka kita bimbang kita tidak akan terlepas daripada tipu daya Al-Masih Dajjal. Kerana tipu daya Al-Masih Dajjal di akhir zaman, di zaman kita lah, zaman kita ni terlalu halus sungguh. Jadi bila saya bincang-bincang dengan kawan-kawan kita tu, memang halus. Kita tak perasan dia satu tipu daya, tak perasan. Jadi untuk mendapatkan satu panduan, nak mendapatkan satu petunjuk daripada Allah, maka kita perlukan kepada kebersihan hati. Hati perlu dibersihkan, dan hati perlu ditingkatkan. Dan kalau hati itu tidak ditingkatkan, tidak dibersihkan, maka kita akan tertipu. Sebab kita tak nampak. Halus sungguh. Baik. Jadi salah satu perkara yang kita gambarkan yang menjadi asas kepada perjuangan Islam ialah at-tadhiyah, dan asas kepada at-tadhiyah itu adalah al-iman. Dan al-iman itu kekuatan dia bergantung kepada al-yaqin, keyakinan kita. Keyakinan kita. Jadi al-yaqin itu adalah merupakan satu keyakinan yang menunjukkan kekuatan iman. Kalau iman kita kuat, maka al-yaqin itu akan meningkat. Kalau yakin meningkat, iman meningkat. Itu. Baik. Jadi pada hari ini kita akan melihat tentang al-iman dalam konteks untuk memproses keyakinan tadi. Yakin dalam proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat salah satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca makna saja. Bagaimana diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Baihaqi. Dia kata apa? Yang sangat aku takuti. Yang sangat aku takuti antara ketakutan aku terhadap umat aku. Yang aku bimbang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang kebimbangan, ketakutan ke atas umat aku, umat Nabi tadi, ialah lemahnya al-yaqin. Lemahnya keyakinan. Jadi yang paling Rasul bimbang, yang sangat aku takut, yang sangat aku takut, kata Rasul, ialah lemahnya yakin. Nabi tak sebut iman, yakin, al-yaqin. Ini adalah kerana lemahnya keyakinan. Apabila yakin kita lemah, kita tak yakin, tidak ada keyakinan. Apa maksud keyakinan? Al-yaqin kita bincang dah semalam, kemarin. Dan al-yaqin maknanya apa? Yang tidak ada suatu ilmu yang tetap, yang sabit, yang tidak ada ragu-ragu, syak dan wahan. Tidak ada ragu-ragu, zon, syak dan wahan. Yang kita dah bincang ni, tidak ada sikit pun keraguan, tidak ada sikit pun syak ataupun wahan.
zon dan wahan. Jadi kita lihat di sini bagaimana keyakinan itu juga membawa tanda kepada kita tenang. Kita tenang dengan apa yang kita pegang. Kita tenang, kita rasa tenang, rasa tenteram, kita rasa hati kita sukalah bersama dia. Itu maknanya al-yaqin. Jadi Nabi kata apa? Apabila perkara yang aku sangat takut, di antara ketakutanku terhadap umat aku ialah lemahnya yakin. Kerana apabila lemah yakin itu akan mendorong seseorang itu lupa akan agamanya. Bila kelemahan yakin, dia terlupa. Dia boleh lupakan agama, dia boleh tinggalkan agamanya. Dan dia akan bergaul dengan orang-orang yang kasar, orang yang bersifat kasar dan keras kepala. Jadi keyakinan menurun, kan? Salah satu tandanya kita bergaul dengan orang yang keras kepala. Siapa orang keras kepala ni? Orang yang keras hatinya, yang suka buat maksiat. Yang suka buat maksiat, yang bersifat kasar. Kasar ni yang tidak ada akhlak ataupun yang kurang akhlak. Jadi kita dah baik dah okey dah yakin dah, contohnya dah beriman dah, tiba-tiba kita suka bergaul dengan orang yang kasar-kasar. Kasar ni apa? Kasar ni orang yang kurang akhlak, yang akhlaknya kurang, ataupun yang tidak berakhlak, yang orang yang tidak ada akhlak lah. Dan kemudian yang keras kepala. Keras kepala ni lahir daripada kekerasan hati. Maknanya dia orang yang tidak baik lah. Jadi orang yang lemah keyakinan, kata Nabi, akan mendorong dia lupa kepada agamanya kerana dia suka bergaul dengan orang-orang yang kasar dan orang yang keras kepala. Jadi sebab itulah disebut kat sini, keyakinan yang kuat pula adalah merupakan syarat untuk kita menang. Jadi untuk menang di akhir zaman ini adalah al-yaqin, quwwatul yaqin, kekuatan keyakinan. Yakin dengan apa? Apa yang kita nak yakinkan? Yakin dengan Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan Islam yang diturunkan oleh Allah, yakin dengan Islam yang diturunkan oleh Allah, yakin dengan perjalanan kita menuju kepada akhirat. Jadi ini antaranya lah yakin. Kita nak kena yakin juga, yakin dengan rukun-rukun iman yang lain, yakin dengan malaikat sebagai tentera Allah. Jadi walaupun tentera musuh nampak hebat tentera musuh, maka tentera Allah lebih hebat lagi. Ini bukan Allah saja, Allah yang maha hebat. Allah memang dah maha hebat. Tentera Allah tu pun dah hebat dah. Jadi Allah tak perlukan tenteranya untuk menghancurkan musuh. Allah maha hebat, tapi tentera Allah pun dah hebat dah. Yakin dengan malaikat, yakin dengan hari akhirat, yakin dengan apa dia? Dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan kitabullah, Quran, berpegang dengan Al-Quran. Ini semua adalah al-yaqin. Yakin ni maknanya sebab itulah 6 perkara rukun iman tu. Yakin kepada Allah, yakin kepada para malaikat, yakin kepada kitab-kitabnya yang diturunkan, Quran lah kita sekarang ni. Yakin kepada rasul-rasulnya, Islam lah. Yang ketiga, yang keempat, yakin kepada hari akhirat. Hari akhirat yang kita sedang menuju kepadanya, mati dan sebagainya, itu termasuk dalam yaumul akhirah, selepas daripada ni, dekat-dekat sana. Kemudian yakin kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Jadi yakin ni kena pegang. Al-iman, rukun iman tu kita kena pegang. Dan kegemilangan kita untuk bersama Islam dan berjaya di akhir zaman bila kita berpegang teguh dengan arkanul iman ini, rukun-rukun iman ini. Dan kita lihat contohnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, bagaimana dalam kisahnya dia telah dijemur teruk, diseksa teruk, kan? Dijemur di matahari, diikat kedua tangannya, kedua kakinya, diletak batu di dadanya, dipukul dan sebagainya, tapi dia bertahan dengan Islam walaupun susah. Dia bertahan dengan Islam. Kenapa? Bukan sebab dia badan besar, badan hebat, tak. Bukan kerana dia tak sakit, dia kebal, bukan, tapi kerana al-yaqin, keyakinan tadi. Jadi ini perkara yang penting untuk kita faham. Sumayyah radhiyallahu anha, wanita pertama dibunuh, disula, diseksa, dipukul sebagainya, akhirnya disula. Daripada kemaluannya dimasukkan tombak, sampailah ke dadanya, ke atas. Apa yang menyebabkan dia bertahan? Al-yaqin.
Ini adalah sebab pertama sekali. Masdar wahid. Masdar wahid maksudnya apa? Sumber, pemancar yang utama, yang satu-satunya. Al-yaqin. Jadi kunci untuk kita berjaya di akhir zaman ialah al-yaqin. Sebab tu kalau kita berdoa, kalau kita bercakap, kalau kita melakukan amalan, kena ada al-yaqin. Yakin, kena yakin. Dan kita lihat hari ini begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi al-yaqin ini dia ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan mengikut yang dihuraikan oleh ulama muhaqqiqin dan ulama yang berpegang, berhidup bersama al-haq, bersama kebenaran. Jadi ulama hari ini dia ada macam-macam ulama. Terutama jadi mulkan Jabariyah ni ada macam-macam ulama. Orang alim ni, orang yang kita nampak bagus ni. Dan orang alim yang pertama sekali ulama ni ialah ulama yang bersifat jahat. Ulama yang jahat, ulama usu, ulama jahat. Ulama jahat ni kita tak nampaklah dia jahat, sebab kalau kita nampak kat luarnya jahat, maka kita tak panggil dia ulama, kita panggil dia penjahat. Kan kalau zahirnya pun dah nampak jahat, kan? Kita tak panggil dia ulama, kita panggil dia penjahat. Tapi zahirnya nampak baik, zahirnya nampak alim, orang yang alim, orang yang ada ilmu. Zahirnya nampak bertakwa, pakaiannya nampak pakaian orang yang bertakwa, yang ilmu, yang tinggi ilmunya. Zahirnya begitu. Tapi di dalamnya ilmunya untuk dunia, hatinya untuk dunia. Ini fitnah, fitnah. Sehingga mereka sanggup memperkatakan, memberi fatwa-fatwa yang menyebabkan umat jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah hari ini keliru, umat kita keliru, kan? Contohnya apa? Kita kata sensitif nak cakap ni, kan? Tapi cakap jelah. Contohnya solat. Kan? Solat berjarak contohnya. Itu pun keliru juga, keliru. Kemudian solat Jumaat 13 orang. Keliru juga. Solat Jumaat 50 orang aja. Keliru juga. Nak solat, nak pergi masjid, kena ambil suntikan, pun keliru juga. Ini semua fatwa-fatwa yang keliru. Kita keliru, saya keliru. Jadi kalau kita tidak ada asas dan kita tidak ada fakta, tidak ada hakikat kebenaran yang kita boleh pegang, yang betul-betul kita pegang hujah tadi, kita akan jadi keliru dan kemudian confused, tak tahu nak buat apa. Ini mengelirukan. Jadi sebab itulah yang pertama sekali, ulama muhaqqiqin ini, ulama yang berpegang bersama al-haq, yang bertakwa ini, yang telah membahagikan al-yaqin, yakin itu kepada 3 peringkat. Yang pertama disebut ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga haqqul yakin. Jadi sebahagian daripada kita mungkin dah tahu dah benda ni, dah faham. Tak apa, kalau dah faham, kita nak cek diri kita ada tak ada. Kita nak buat muhasabah. Yang pertama sekali ilmu yakin. Ilmu yakin ini antaranya ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Demi sesungguhnya kalaulah kamu mengetahui apa yang kamu akan hadapi. Kalau kamu mengetahui tentang apa yang kita nak depan ni, nak berhadapan ini, dengan pengetahuan ilmal yaqin, dengan pengetahuan yang meyakinkan, maka tentulah kamu akan mengerjakan amal soleh, mencari bekalan untuk hari akhirat. Jadi Allah gambarkan kepada kita, al-yaqin ini bila sebut yakin, dia bukan bersangkut paut dengan zahir semata-mata, tetapi yang lebih penting, yakin ini ia sangkut paut dengan al-ghaib, benda yang ghaib, yang tak nampak. Benda yang ghaib ni bukan kita nak kata jin dan apa ni, yang ghaib ni maknanya apa? Rukun iman yang saya sebut tadi. Rukun iman contohnya yang saya sebut tadi, al-ghaib, benda ghaib. Allah maha ghaib. Siapa pernah nampak Allah? Siapa pernah jumpa Allah? Kan? Jadi al-ghaib, Allah ni maha ghaib. Allah kita tak boleh kesan dengan mata, telinga, lidah, tak boleh sentuh, tak boleh. Allah bukan makhluk macam kita, boleh kita rasa-rasa, tak boleh. Jadi dia ghaib. Allah al-ghaib, maha ghaib. Jadi bila Allah maha ghaib, maka di situlah kita melihat satu-satunya yang boleh
menghubungkan kita dengan Allah yang sebenarnya ialah yang boleh mengesan al-ghaib, mengesan sesuatu yang ghaib. Apa dia? Hati kita. Hati kita. Dan apakah sifat hati yang boleh mengesan ghaib tadi? Sifatnya ialah al-yaqin, keyakinan kita. Jadi sebab itulah yang pertama kan, untuk kita mendapat keyakinan itu, kita perlukan kepada ilmu kan, ilmu yakin. Dan ilmu yakin ini sepertinya kalau kita lihat di dalam contoh-contoh yang ada, contohnya bila kita berfikir, kita kata kalau saya nak masuk hutan, dalam hutan tu ada ular, ada kalajengking, ada binatang buas kan. Kita fikir, kita yakin tentang perkara tersebut, maka kita pun berhati-hati. Kita pun berhati-hati untuk nak melaksanakan tersebut. Pergi ke dalam hutan, masuk hutan kena ada ilmu tentang hutan. Jadi macam hari ni orang kata kita nak kena masuk hutan. Masuk hutan tapi kita tak tahu kat hutan tu ada apa. Tiba-tiba kita jumpa kan pacat kat situ. Jadi kita pun barulah kita rasa macam mana pacat tu contohnya kan. Jadi inilah antara perkara yang pertama yang kita nak kena rasai. Jadi dalam hal ini maka para ulama kita menggambarkan disebut sebagai cahaya. Ilmu yakin ialah cahaya. Sebab apa? Ilmu pengetahuan kita tentang perkara yang zahir, yang ada depan mata kita ini, dan apabila dia dihubungkan dengan hati, maka dia lah merupakan cahaya. Dia panggil syu'aul basirah. Maknanya sinaran cahaya mata hati. Yang ilmu yakin ini yushhiduka qurbahu minka, iaitu dia akan memperlihatkan dekatnya dengan Allah. Jadi yang pertama sekali ialah syu'aul basirah, iaitu merupakan sesuatu cahaya yang ada pada akal. Cahaya yang ada pada akal, yang boleh berfikir sebagainya itu, maka dia akan memberi kesaksian kepada kita tentang dekatnya Allah. Dekatnya Allah, maksudnya itu yakin. Jadi bila kita melihat pokok, gunung, mesti ada yang menjadikannya. Maka dia sesuatu ilmu kepada kita. Maka kita pun rasa dalam hati kita Allah ada. Contoh Allah berkuasa. Dan di sinilah kita lihat dalam bahagian ini proses tarbiyah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memulakan macam mana nak membina keyakinan itu ialah dengan menghidupkan cahaya di dalam hati, mata hati ataupun basirah. Inilah perjalanan orang-orang yang duduk dalam tarbiyah. Mula-mula dalam tarbiyah ni kita nak hidupkan hati kita supaya hati kita ni boleh mempunyai satu perasaan yakin. Ini disebut ilmu yakin. Inilah perjalanan orang-orang yang mubtadiin, iaitu orang yang awal, yang pertama ataupun yang mula-mula untuk berjalan dalam tarbiyah, di mana Allah akan membukakan cahaya dalam hati dia. Jadi ilmu yakin ini adalah cahaya daripada nurul yakin, daripada cahaya keyakinan. Yang mana cahaya keyakinan ini bermula dengan dipanggil syu'aul basirah, iaitu cahaya akal. Akal kita diberikan cahaya yang mana dia akan merasakan dirinya dan makhluk yang ada, dan merasakan kewujudan kekuasaan Allah, kedekatan Allah. Jadi ilmu yakin ni maknanya apa kesan ilmu yakin ini? Ilmu yakin ini adalah merupakan nurul aqal ataupun cahaya akal, nurul aqli, cahaya akal, yang mana ia merupakan permulaan kepada keyakinan dalam hati kita. Maksudnya bermula keyakinan itu Allah buka pada dia dengan akal dia. Dia boleh berfikir, dia boleh mengetahui, dia boleh faham contohnya, dan kemudian dia boleh merasakan dalam hati dia Allah itu dekat dengan dia, contoh. Allah dekat dengan dia, contoh. Jadi kalau dia tengok pokok tu, dia tengok gunung, dia nampak ini adalah kejadian Allah, makhluk Allah, af'al Allah, perbuatan Allah. Maka itu yang jauh. Yang jauh. Yang dekat diri kita sendiri.
Kita tengok diri kita, tengok tangan kita. Tengok tangan kita kan. Hebat tangan kita ni. Ni bukan senang ni kan. Saya dulu ada belajar jugalah, tak banyak, sikit-sikit je kan. Ni tangan ni kalau kita nak genggam daripada buka genggam gini kan. Agak-agaknya berapa banyak proses tu. Kan. Programming tu. Dipanggil robotik. Nak program tangan buka tutup. Setiap titik yang ada di sini perlu diprogramkan supaya bergerak. Kalau yang ni contohnya anak jari ni, dia gerak daripada depan ni ke bawah, bergerak. Kan? Ini bergerak kan, sampai jadi satu penumbuk. Jadi dia ada satu program yang panjang. Nak gerakkan satu titik kepada titik yang lain. Maknanya titik tu represent jisim yang ada di situ. Maknanya kalau kita nak genggam ni pun, kalau kita nak buat programming dia, programming komputer dia pun dah panjang lah. Dah panjang lah. Kalau nak buat programming yang betul-betul, yang 0101 ni kan, bukan programming yang guna aplikasi tu dia dah simplify kan. Jadi sebut kat sini, bila kita melihat sesuatu yang ada di hadapan kita, melihat makhluk Allah, kita merasai dalam hati kita yakin bahawa itu adalah perbuatan Allah, itu adalah penciptaan Allah. Ini yakin dalam hati. Kemudian kita tengok yang jauh, tengok diri kita pula, tangan kita, tengok tangan kita ni kan. Kemudian kita, Allah ini dekat dengan kita, bukan jauh kat pokok sana, tak, dekat dengan kita. Tengok pula mata, tengok pula telinga kita dekat cermin, tengok rupanya aku ni pun Allah cipta. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa iza sa'ala ka'ibadi anni fa inni qarib. Bila ditanya oleh hamba aku tentang Allah, maka katakanlah kan, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Jadi yakin tu macam mana yakin? Apabila kita menggunakan kan akal kita, pemikiran kita, ilmu kita untuk melihat sesuatu dan kita menghubungkan dengan al-ghaib, yang menjadikan. Kalau kita kata apa ni tanda Allah, apa tanda Allah ada kan, budak-budak boleh kata adanya alam ini, contohnya adanya alam ini tanda Allah ada kan. Baik. Jadi wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila ditanya kepada Allah, bila seorang tanya tentang Allah, maka katakanlah aku itu Allah tu dekat. Jadi kita melihat di sini ilmu yakin ini ialah peringkat di mana keyakinan itu berdasarkan ilmu kita. Ilmu kita yang melihat kepada zahir. Melihat kepada zahir. Ini proses dia. Melihat kepada zahir. Jadi orang-orang awam, orang biasa ni tahu bahawa Allah terdekat. Percaya bahawa Allah terdekat. Tapi dia belum rasa lagi. Baru peringkat tahu. Dia panggil ilmu yakin. Dia yakin dengan ilmu dia. Macam kita hari ni. Kita tengok ni, kita tahu ni perbuatan Allah, ni perbuatan Allah, ni sifat Allah. Kita dah lalui latihan itu kan. Jadi selepas tu kita tahu tapi kita tak rasa lagi. Kita masih baru di peringkat akal. Peringkat akal kita baru tahu. Itu dia panggil ilmu yakin. Macam kita masuk hutan tadi, kita kata kat hutan ada rimau. Kan, ada rimau. Tapi kita tak pernah jumpa rimau. Kan? Jadi kita nak masuk tu, kita bimbang-bimbang takut ada rimau, tapi tak pernah jumpa rimau, baru tahu ada rimau. Contoh baik. Jadi dan dalam firman yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablin warid. Dalam firman yang lain Allah kata apa? Dan kami ni, wa nahnu aqrabu ilaihi, kami ni lebih dekat kepada kamu, kepada kita ni, and min hablin warid, daripada urat leher. Jadi kalau kita kata urat leher kita kat sini rapat dengan kita, dekat dengan kita ni, maka Allah lebih dekat lagi daripada urat leher. Apa bukti Allah lebih dekat daripada urat leher? Kan? Urat leher ni berfungsi. Urat leher ni berfungsi kan, boleh lalui, boleh jalan darah, boleh jalan, kan? Ada tempat yang udara jalan nak bernapas kan, di leher ni kan, urat-urat di leher ni kan. Maka kita lihat kan, Allah SWT, kuasa Allah yang menyebabkan urat tu boleh
berfungsi, kuasa Allah. Maksudnya Allah dekat dengan kita. Melihat mata. Kita melihat mata. Melihat dengan mata. Melihat dengan mata, kita nampak sesuatu, mata nampak. Maka, di mana kata Allah dekat dengan kita? Kita melihat tu pun dengan kuasa Allah. Kuasa Allah, kehendak Allah, iradah Allah, ilmu Allah. Jadi, kita tahu Allah ni dekat sangat. Dekat sangat dengan aku. Ini baru peringkat ilmu yakin. Peringkat ilmu yakin. Jadi, kita nak sebut kat sini bagaimana keadaan kan hati manusia itu dia mula disentuh dengan ilmu dia boleh, sebab tu Allah bagi akal untuk kita berfikir. Tapi masalah kita di peringkat ini, apabila kita tahu Allah berkuasa, Allah maha hebat, tapi hati kita ni tertutup. Hati kita tertutup, jadi dia tak sampai kepada merasai. Apa yang menutup hati kita? Yang menutup hati kita tu dosa kita, kebiasaan buruk kita, kemalasan kita untuk mendekati Allah. Malas. Allahu Akbar. Kejahatan kita, sikap kita, kan? Ataupun keyakinan yang batil, yang palsu. Yakin dengan sesuatu yang batil. Contoh apa? Kita yakin dengan satu pahaman yang lain selain daripada Islam. Contohlah yakin apa yang merosakkan. Contohnya, kita yakin dengan nenek moyang kita, pendapat atuk nenek moyang kita, mak ayah kita, masyarakat yang ada, yang jelas tidak bersama dengan pendapat Allah, tidak sama dengan pandangan Allah, tidak sama dengan Al-Quran. Jelas macam itu. Jadi bila yakin ada, itu menutup, cahaya itu menutup. Walaupun kita kata, saya tahu Allah ada, saya tahu Allah berkuasa, saya tahu Allah dekat, tahu, tapi tak boleh rasa. Kerana masalahnya, hati kita tertutup, jadi cahaya tak masuk. Jadi pengetahuan kita tentang perbuatan Allah, sifat Allah, melihat gunung, melihat pokok, melihat manusia, melihat diri kita sendiri, kita tahu, kita dijadikan, semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengetahuan itu tidak menyinarkan cahaya yakin. Kerana masalah apa? Hati tertutup. Hati tertutup. Kenapa tertutup? Itulah kegelapan dia, zulumat. Kegelapan yang ada dalam diri kita ni. Dosa kita, dosa zahir, dosa batin. Ini sebab tu kita kena proses dosa tu, kena bertaubat. Jadi yang pertama sekali peringkat ilmu yakin. Dan ilmu yakin inilah merupakan perkara yang pertama sekali, peringkat yang awal. Maknanya ilmu, mesti sekurang-kurangnya ada ilmu. Dan Allah menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah dekat dengan kita. Ayat tadi kan, sekiranya kamu bertanya, di mana Allah? Maka katakan, aku dekat. Allah dekat. Allah dekat je. Tak payah cakap nak kata Allah dekat langit, dekat bumi, dekat mana sebagainya. Allah dekat. Allah dekat dengan kita. Dan dalam ayat yang lain Allah kata, wa nahnu aqrabu ilai min hablin warid. Lebih dekat daripada urat leher kamu. Kalau lebih dekat daripada urat leher kamu, maknanya di mana Allah? Terlalu dekat. Tapi janganlah pula kita Allah dalam badan kita pula. Ini kita dah samakan Allah dengan kita pula. Tak boleh. Kita tidak boleh menjadikan berfikir bahawa Allah dekat dalam konteks apa? Dekat dalam konteks jarak. Bukan. Sebab Allah bukan benda macam kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah. Tidak satu pun yang sama dengan Allah. Jadi bila kata dekat ni, maknanya hati kita merasai bahawa Allah dekat. Tetapi masalahnya, kalau kita sekadar ilmu yakin, hati kita tak boleh rasa. Kita tahu je. Kita tahu Allah dekat, tapi tak boleh rasa Allah dekat. Itu saya sebut tadi. Apa masalah tak boleh rasa Allah dekat? Masalah tak boleh rasa Allah dekat sebab hati kita tertutup. Hati kita ni ditutup oleh dosa kita, oleh kejahilan kita, oleh kesesatan kita. Satu lagi, hati kita ditutup oleh sihir. Oleh sihir Dajjal. Ini sekarang sedang berlaku ni. Saya beritahu, semalam kami bincang, salah seorang kawan baik kami, 4 orang kawan baik kami, antaranya telah terkena, Allah izin, COVID-21. Varian yang baru. Dia tak sebut lagi COVID-21 tu, tapi kita dah sebut lama dah.
Jadi apa, macam mana kena? Ni kata sihir ni. Dia ceritakan. Seorang daripada sahabat kita, kan, tak payahlah sebut nama, kan. Dia ceritakan bagaimana bila dia kena tu, kan, dia tak adalah sesak nafas ke apa, tapi dia terus macam seolah-olah collapse. Macam seolah collapse. Kan? Macam seolah-olah dia tak boleh nak bangun, lemah sangat. Kemudian dia berada di satu kawasan, satu bilik. Bukan satu bilik lah, macam satu tempat yang tertutup, gelap. Dia rasa dia macam itu. Tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak. Kemudian dia rasa tak kuat. Dia kata Alhamdulillah, oleh kerana dia ni orang yang jaga salat, masa solat tu dia boleh bangun. Dia boleh bangun, dia nak solat. Lepas solat, tutup balik. Berada dalam satu kawasan, satu keadaan yang seolah-olahnya dikurung macam itu, gelap gelita. Kemudian dia melaksanakanlah kerja-kerja dia, maknanya Allah izin dia bagi ubat larawak lah dengan ivermectin dan juga dengan ni wap panas ni, macam mandi wap sauna ni, tutup selubung, pakai wap panas tu, kan, berpeluh satu badan, panas satu badan, dia segar. Bila panas dia segar, bila habis dia balik, jadi balik, tutup macam itu balik. Ni COVID yang baru, COVID-21 ni. Jadi ubat dia apa? Ubat dia ialah panas, jangan duduk dalam aircon, jangan duduk aircon, dan kemudian panas, bila sedar tu makan ivermectin. Itu ubat dia. Kalau kena lah. Kemudian tuan-tuan Allah Ta'ala, ini yang pengalaman kawan kita lah. Kemudian selepas tu dia kata apa? Jangan tidur. Kalau tidur kita makin lemah. Ubat nak lawan virus COVID-21 ini, new variant ni, jangan tidur. Tetapi apa arahan yang diberikan oleh, kan, hospital bila orang tu kena teruk, ditidurkan. Sebab tu mati, ramai mati, tuan-tuan. Ramai yang mati, tapi semua senyap. Saya sebut tu, nak sebut kat sini, kan. Jadi kita nak lihat bagaimana keadaan kita. Tapi dia kata apa? Dia kata sesungguhnya Allah jadikan tubuh badan kita ni kuat untuk lawan virus ataupun apa sahaja. Tubuh badan kita ni kuat, Allah jadikan. Sebab tu saya kata awal dulu mula-mula, saya kata virus ni kecil je. Hakikat virus ni lemah. Dia memerlukan host, dia memerlukan kita, bukan kita perlukan dia, dia perlukan kita. Jadi kita boleh lawan dia. Lawan dia dengan apa? Kan, panas dan juga berpeluh, panas berpeluh, dan makanlah ubat-ubat yang boleh kita makan. Contohnya ivermectin ataupun garam halajel apa namanya, garam bukit, kan. Ataupun apa sajalah makanan yang boleh boost kita punya panas. Habatus sauda dia panas, kan. Jadi nak sebut kat sini malam ni kita cerita sikitlah malam dia. Jadi kita sebut kat sini bahawa Allah gambarkan kepada kita wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ini surah Al-Hadid ayat 4. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Maknanya bukan saja Allah ni hablun warid. Tadi dekat, akrabun min hablun warid, dekat dengan daripada urat leher. Allah bersama dengan kita sentiasa di mana saja kita berada. Allah bersama kita. Apa bukti Allah bersama kita? Ini ilmu yakin. Ilmu yakin iaitu kita melihat dengan kuasa Allah. Kita melihat dengan izin Allah. Kita melihat dengan ilmu Allah. Allah jadikan mata kita. Kita mendengar dengan kuasa Allah. Kita mendengar dengan ilmu Allah. Kita mendengar dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar dengan kuasa Allah. Maksudnya Allah ni terlalu dekat dengan kita. Kita tak boleh dengar pekak kita ni kecuali Allah izin. Kecuali Allah SWT izin. Maksudnya Allah terlalu dekat dengan kita. Daripada yang kita sangkakan, sampai kita tak boleh nak kesan Allah terlalu dekat. Ini ghaib ni. Jadi di sinilah Allah gambarkan wa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama dengan kamu. Wa ma'akum, dia bersama dengan kamu. Aynama kuntum, di mana saja kamu berada. Jadi Allah bersama, ni ilmu yakin. Yang pertama sekali peringkat ilmu yakin. Jadi bila kita berfikir,
kita belajar, contohnya kita belajar tentang sifat 20 contohnya. Nama-nama Allah, asma Allah, sifat Allah kita belajar. Jadi kita belajar tu ilmu, ilmu yakin. Dan bukan saja yang itu, wallahu syahid wa ma taf'alun. Dan Allah menyaksikan apa yang kamu perbuat. Allah Ar-Raqib. Allah menyaksikan apa yang kamu perbuat. Jadi ini adalah dipanggil nurul aqal, nurul aqli. Cahaya daripada akal, daripada ilmu yang kita berfikir tadi menyebabkan kita yakin. Tapi keyakinan kita ni di peringkat ilmu. Hati kita masih lagi tak boleh nak rasa. Hati kita tak boleh nak rasa lagi. Ini peringkat peringkat ilmu yakin. Dan orang-orang ini dia ada cahaya. Maknanya Allah dah buka dah cahaya dia. Cahaya dia apa? Dia boleh mula kenal Allah. Kenal Allah dengan perbuatannya, sifatnya. Perbuatannya, sifatnya. Maka cahaya akal terbuka. Dengan mata hati tadi. Maka dia boleh melihat yang zahir dengan iman. Ini di peringkat di peringkat ilmu yakin. Jadi orang yang demikian, orang yang mempunyai pengetahuan yang ini, maka dia pun mula beradab. Macam kita ni, mula beradab. Kita mula beradab. Beradab macam mana? Kita pun melakukan perkara yang zahir dan batin. Kita pun mula, hati kita mula bersyukur. Kita nak rasa syukur. Tapi sebenarnya dia bawa ilmu lagi, peringkat ilmu yakin. Maknanya Allah dah buka dah dalam hati kita ni, sehingga kita merasai dekat dengan dia, kita merasa dekat dengan Allah, kita merasa diawasi oleh Allah, maka kita pun mula beradab. Apa maksud adab ni? Ini sebut proses tarbiyah sahabat-sahabat. Dengan ilmu yakin dulu. Ilmu yakin. Ini baru ilmu yakin. Ini belum lagi ainul yakin, haqqul yakin, belum. Jadi dengan ilmu tadi, maka dia pun mula beradab dengan Allah. Jadi hari ini kita ni nak tengok tanda ilmu yakin tu dah mula ada bila kita mula berakhlak di hadapan Allah. Berakhlak bersama Allah. Bersama Allah bersama kita. Maka kita akan melaksanakan adab-adabnya. Ini adalah ilmu yakin. Maksudnya peringkat ilmu yakin ni kita dah mula beradab. Jadi kalau hari ini kita tak kisah, tak ada adab dengan Allah, tidak ada adab, maknanya ilmu pun tak sampai lagi. Ilmu pun tak sampai lagi. Kita baru di peringkat tahu tak ada ilmu betul-betul lagi. Maka adab zahir, apakah contoh adab zahir? Contoh adab zahir ini, maka orang yang dia ilmu yakin, maka dia akan mula menjunjungi perintah Allah. Apa Allah perintah, dibuat. Dan dia akan buat segera. Ini ilmu yakin. Mari kita nak tahu tahap kita dah ilmu yakin ini, maka apabila Allah perintah, kita buat segera. Itu ilmu yakin. Dengan ilmu, kita tahu, kena buat, kita buat. Dan juga menjauhi larangan Allah. Bila Allah perintah, benda ni tak boleh buat, haram, dia terus tak buat. Dia tak nak buat dah. Ilmu yakin. Jadi ilmu yakin pun dah ada kekuatan dah. Sebenarnya begitu. Sebenarnya macam itu. Ilmu yakin. Maka segera melakukan perintah Allah. Segera meninggalkan larangan Allah. Inilah adab dia. Apabila ilmu yakin. Jadi kalaulah kita masih lagi bersantai-santai dengan maksiat. Dengan maksiat masih lagi kita bersantai-santai. Masih lagi kita boleh bersama dengan maksiat. Maknanya ilmu yang ada pada kita tidak sampai yakin lagi. Baru ilmu je, tak ada cahaya. Tak ada cahaya lagi. Ilmu tak ada cahaya. Maknanya kita tahu Allah yang menjadikan, Allah yang bagi rezeki. Allah yang bagi rezeki. Kita makan. Tapi kita makan tu, kita tahu ni Allah yang bagi. Tapi baca bismillah pun tak lagi. Bersyukur pun tak lagi. Contohnya. Malahan kita kata makan ni mengenyangkan, makan yang mengenyangkan. Maknanya ilmu ada, tapi yakin tak ada. Tak sampai lagi. Ilmu yakin, tak sampai lagi. Jadi ketika mana ilmu yakin, dalam proses kita, perjalanan kita menuju kepada Allah, apabila ada ilmu, kita tahu Allah menjadikan, Allah memberi rezeki, maka kita pun beradab. Kita bertindak, ada tindakan. Apa tindakan kita? Adab zahir ialah dia buat apa yang Allah perintah segera. Dia tinggalkan apa yang Allah larang segera. Allah larang, dia tinggalkan.
Tu segera, dia buat dengan segera. Dia buat apa yang Allah perintah, dia tinggal apa yang Allah larang. Dan adab batin pula, maka adab batin kan, akhlak dia yang bersifat batiniah, bersifat kedalaman, kerohanian, ialah maka dia pun mula ikhlaskan. Dia belajar nak ikhlas. Belajar buat ni kerana Allah. Ni kerana Allah ni, buat kerana Allah ni, maka dia belajar, maka dia bertinggalkanlah kerana manusia. Dia mula belajar. Dia tidak komplain. Apa sahaja yang Allah bagi, dia tak komplain. Itu adab yang batin. Dia tak komplain. Dia tak rasa, dia tak kritik apa yang Allah buat. Allah bagi satu qada dan qadar, tak kritik. Dia tak rasa puas hati. Kenapalah aku begini, kenapalah begitu, kenapalah lapar, kenapalah Allah tak turunkan pertolongan, kenapa. Semua banyak soal dekat Allah ni. Persoalan komplain ni tak ada. Sebab ilmu dia yakin. Ilmu yakin tadi, Allah buka cahaya mata hati tadi, dia boleh menghubungkan zahir dengan yang ghaib, zahir dengan yang ghaib. Jadi apabila terbuka mata hati dah buka tu, maka dia dah mula dapat mendekati Allah, takarub pada Allah. Dia mula takarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia boleh menghubungkan yang zahir dengan yang ghaib secara ilmiah, ilmu. Tetapi sekiranya dia tidak boleh buat yang adab zahir tadi dan adab batin tadi, tak boleh buat zahir dan adab yang ghaib, yang dalam hati tadi, maka maknanya ilmu dia tak sampai yakin lagi. Ilmu tak sampai yakin. Jadi sebab itulah tugas kita yang pertama dalam usaha untuk kita membina ilmu yakin ini, berjalan menuju kepada Allah ini, ialah dengan kita berusaha, bermujahadah, membuka mata hati kita, basirah kita. Jadi nak dapatkan ilmu yakin ni, sehingga ilmu yakin akan pergi kepada ainul yakin dan hakul yakin, maka kita kena berusaha membuka cahaya dalam hati kita. Yang selama ini ditutup, masdudah, tertutup. Sakit, tak tutup. Hati kita sakit ni, tertutup. Dan bila kita lalai dan tidak berusaha, tidak berjuang untuk membuka pintu hati kita, maka Allah tidak akan tolong kita. Jadi kita kena berusaha. Ini disebut kita usaha talbiah ni, kita kena usaha. Jadi kita usaha untuk membuka pintu hati kita. Jadi yang penting kita melihat amal hati daripada amal zahir. Jadi macam mana nak buka pintu hati kita? Kita mulakan dengan at-taubah, taubat. Taubat ni apa? Taubat ni menyesal. Menyesal dosa kita. Menyesal kelemahan kita. Menyesal keaiban kita, kekurangan kita. Menyesal. Jadi kita nak kena menyesal dengan perkara tersebut, maka insya-Allah barulah kita berjalan menuju kepada ilmu yakin. Maka sebab itu mesti ada keinginan dan kesungguhan untuk membuka mata hati kita. Jadi ini yang pertama. Yang pertama ialah bahawa kita mencari ilmu. Jadi tugas kita apa? Kita kena mencari ilmu. Nombor satu, nak buka pintu hati kita, ialah kita kena tinggalkan dosa. Nombor satu, menyesal dosa kita. Nombor satu, taubah. At-taubah. Jadi taubat ni setiap masa, setiap ketika. Istighfar setiap masa, setiap ketika. Kemudian yang kedua, kita buat apa? Yang kedua, kita mencari ilmu untuk meningkatkan lagi keyakinan kita. Kita kena mencari ilmu. Apa ilmu yang kita kena cari ni? Ilmu yang boleh menyentuh hati kita. Tentunya ilmu tauhid, ilmu yang mentauhidkan Allah. Ilmu mentauhidkan Allah ni kita kena cari, kena tingkatkan. Macam mana yang kita bincangkan pada kuliah-kuliah duha kita contohnya, ini antara ilmu-ilmu mentauhidkan Allah. Jadi kita kena bincang, kena tahu, kena tingkatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena mengamalkan. Mengamalkan ilmu yang kita tahu. Walaupun kita tak rasa lagi. Tak rasa seronok lagi, tapi kena amal, kena buat. Apa dia contohnya? Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, contoh. Kan? Kita buat. Berapa kali? 1000 kali. Tak dapat 1000 kali? 100 kali. Tak dapat 100 kali?
kan, 3 kali, 10 kali, ikutlah buat. Kemudian kita selawat, kita istighfar. Yang wajib memang kita buat dah. Yang Allah larang haram kita tinggalkan. Itu memang kita dah buat. Tapi hak ni wirid ni. Yang ketiga kena ada zikrullah. Kerana kalau tidak ada zikrullah, kita tidak akan dapat kita kata menjemput cahaya Allah tadi. Mengundang cahaya Allah tadi. Jadi sebab tu kita kena buat. Ini adalah perkara yang pertama, ilmu yakin. Sebenarnya 3 perkara ni kena ada. Yang pertama, tinggal dosa. Nak buka pintu mata hati ni. Syaring ni banyak lagi, tapi ni 3 perkara. Yang pertama, tinggal dosa. Yang kedua, kita mencari ilmu. Mencari ilmu. Yang ketiga, kita melaksanakan ilmu kita. Mengamalkan ilmu. Kita mendengar kuliah, mendengar tazkirah ni bukan nak tahu je, bukan nak tahu macam mana dia, apa dia. Tapi macam mana nak amal. Contohnya saya sebut ilmu yakin ni. Lepas ni nak buat apa? Apa yang saya nak buat lepas ni? Macam mana nak buat? Itu dia mendekati untuk melaksanakan ilmu. Melaksanakan dan apa yang kita tahu. Itu maknanya membuka hati. Baru dia boleh buka hati. Allah akan memberi cahaya. Kemudian akhirnya ilmu tu akan menambahkan keyakinan kita masuk kepada tahap kedua yang digambarkan sebagai ainul yakin. Jadi ini proses. Sebab tu ilmu yakin ni kita kena ada. Iaitu kita kena melihat segala yang zahir dan kita cuba hubungkan dengan ghaib, kan, dan kita laksanakan adab. Adab dia apa? Kalau adab yang zahir, apa adab zahir? Adab zahir, segala yang Allah perintah buat segera. Segala yang Allah larang tinggal segera. Itu adab dia. Kan? Kemudian macam mana nak buka hati ni untuk dapatkan adab, nak menjadi memperdalamkan adab tadi, buka hati akhlak kita tadi. Kita kena tinggalkan dosa kita, benda maksiat. Nombor 2, kita cari ilmu. Nombor 3, kita mengamalkan ilmu. Sikit tahu tak apa, amalkan. Tuan-tuan, saya dah sebut dah. Kan? Banyak benda amalan yang kita boleh buat selain daripada yang wajib dan haram yang kita buat dan tinggalkan tadi. Yang sunat-sunat kita wiridkan. Contohnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini besar ni. Cukup besar. Hebat dia punya kekuatannya. Zikir yang cukup hebat. Jadi dia bermula dengan ilmu yakin. Jadi bila ilmu melahirkan adab, maka dia ada peringkat yakin. Ini orang peringkat ni dia belum tenang lagi dengan Allah, belum tenang lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian peringkat yang kedua, tahap yang kedua ialah ainul yakin. Ainul yakin pula kita faham antaranya ayat Allah dalam surah At-Takatsur, summa la tarawunnaha ainal yaqin. Ini surah Al-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Baik. Jadi dalam ayat ini apa Allah gambarkan? Selepas daripada itu sungguh-sungguhnya kamu wahai orang-orang yang menderhaka. Yang menderhaka akan melihatnya dengan penglihatan yang yakin, ainul yakin. Maknanya kita ni, kata Allah, menderhaka. Jadi bila sebut ainul yakin ni, tak percaya. Kamu ada ilmu tak? Ada ilmu. Yakin tak? Ada keyakinan dia. Sebenarnya kita boleh mula nampak kan, merasai tadi sikit-sikit lah mula-mula ni. Tapi kamu masih lagi berderhaka ke Allah, masih lagi buat berdosa, masih lagi buat maksiat dan mungkar, masih lagi tak nak tinggalkan kelemahan, masih tak mau tinggalkan kelemahan, masih lagi duduk dengan kehinaan di hadapan Allah. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kamu sungguh-sungguh akan melihat dengan pengetahuan, dengan ainal yaqin, dengan pemandangan yang yakin, penglihatan yang yakin, iaitu kamu melihat neraka Allah. Kamu melihat neraka Allah. Ini ainal yakin. Jadi apabila seseorang itu mencapai tahap ainul yakin ini, maka dia akan lebih jelas lagi keyakinan dia. Dia akan lebih jelas lagi keyakinannya. Contohnya kalau kita sebut tadi, orang yang masuk hutan, dia tahu ada rimau. Peringkat ilmu yakin, dia kata apa? Ada rimau. Kan? Ainul yakin,
dia masuk hutan, nampak rimau, berdepan dengan rimau. Ainul yakin. Dia nampak rimau. Rimau. Betul lah ada rimau. Baru dia kata, itu ainul yakin. Jadi di peringkat ainul yakin ini, sekiranya kita proses dengan betul, di situlah akan berlaku, terutama di akhir zaman ini, dengan pembersihan, tazkiyah, dan dengan al-yakin, ainul yakin ni, peringkat ainul yakin ni, maka Allah akan bukakan, Allah akan memberikan kasyaf, sesuatu yang mencari adat. Bukan sihir, bukan jin, tak. Kita, Allah bagi sesuatu yang mencari adat, iaitu mukmin itu akan menjadi awliya Allah. Jadi ainul yakin ini, keyakinan di peringkat ainul yakin ini, ialah keyakinan di peringkat Allah telah membuka kepada dia sesuatu yang di luar daripada kebiasaan manusia biasa, luar daripada kebiasaan manusia, mencari adat, sesuatu yang mengoyak adat. Dan keyakinan ini kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah membuka sesuatu cahaya kepada diri dia, dengan kepala dia boleh melihat sesuatu. Maka Allah bukakan alam ghaib kepada seseorang, dan inilah yang diistilahkan sebagai kasyaf. Jadi di peringkat ainul yakin ini, maka Allah anugerahkan hadiah kepada mereka yang yakin sampai peringkat ainul yakin ini, iaitu Allah bukakan tutupan pandangannya. Setengah manusia tak nampak, dia nampak. Dia dapat sesuatu yang luar biasa sikit. Apa dia? Jangan tanya saya lah. Itu hak Allah. Allah nak bagi pada siapa yang dia redha tadi, dia bagi. Ini tahap ainul yakin. Tahap ainul yakin. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 22, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka idza ita'aka fabasaruka yaumul jadid, yaumul hadid. Ini surah Qaf ayat 22. Laqad kunta fil ghaflah. Demi sesungguhnya kamu di dunia dahulu berada dalam keadaan ghaflah. Jadi ainul yakin ini, orang yang berada di peringkat ainul yakin ini, maka dia orang yang tidak lalai. Tidak lalai. Maknanya di dunia ni, kata Allah, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan ghaflah. Ghaflah ni min haza. Ghaflah min haza. Kamu ni lalai dengan dunia, tentang perkara ini, dan juga tentang akhirat. Kemudian maka kami hapuskan kelalaian itu, fakashafna anka. Maka kami hapuskan kelalaian itu yang menyelubungi kamu itu, lalu pandanganmu menjadi tajam. Fakashafna, Allah buka. Ini kasyaf, keadaan kasyaf, Allah buka. Fakashafna anka, maka Allah buka ke atas kamu itu satu pandangan yang tajam, yang menyaksikan dengan jelas tentang perkara yang ghaib. Apa dia? Wallahu alam. Allah. Jadi maknanya di peringkat ainul yakin ini, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dah menganugerahkan seseorang itu untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa. Dan yang luar biasa itu, dia tidak cukup hanya dengan cahaya akal tadi, tetapi dengan cahaya hatinya. Hati dia. Maka di sinilah kita lihat bahawa ainul yakin ini sebenarnya dalam konteks tarbiyah itu disebut ainul basirah. Khasas salikin atau mutawassitin, iaitu merupakan satu pandangan hati yang Allah bagikan khusus kepada mereka yang berada di atas jalan tarbiyah, yang duduk dalam tarbiyah, membersihkan diri dia, hati dia, membersihkan kekuatan rohiyah dia, kan, sehingga akhirnya dia akan menjadi golongan yang salikin, golongan yang bergerak menuju kepada Allah, dan golongan yang mutawassitin, dan golongan-golongan yang dalam perjalanan untuk mendekati Allah. Dan orang-orang yang ada cahaya ilmu tadi, ilmu yakin, kan, dia setakat dia boleh
beradab. Dia mula beradab. Adab tadi. Antara adab yang digambarkan tadi, apa yang Allah perintah semua dia buat. Apa yang Allah larang semua dia tinggal. Bersegera dia buat. Kemudian hati dia mula dia ikhlas, mula dia sayang ke Allah, mula dia ini beradab. Ini adab. Beramal dengan amalan zahir dan amalan hati, amalan batin. Kemudian ainul yakin ini, peringkat ainul yakin ini ialah peringkat di mana dia mula dibukakan perkara-perkara yang orang lain tak nampak. Contohnya perkara ghaib ni. Sehingga kan menyebabkan dia tak lalai dah dengan dunia. Dah tak lalai dengan dunia. Dunia ni tak lalai. Kita hari ni kita tengok movie, tengok cerita kan, movie. Tengok movie kita lalai tak? Lalai. Apa tanda kita lalai tengok movie? Kita khusyuk tengok movie. Khusyuk tengok movie tu lalai. Lalai akhirat. Kita dengar muzik, dengar lagu. Khusyuk dengar lagu. Itu lalai. Lalai akhirat. Kita main bola, khusyuk main bola, tak perasan. Lalai akhirat. Maka orang yang ainul yakin ini, Allah bukakan kepada dia, mata hati dia basir. Sehingga kan kelalaian dunia ni tak ada kat dia dah. Ataupun berkurangan. Selagi cahaya itu makin besar, makin kurang. Ini ainul yakin. Ini tarbiyah yang berjalan. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi kan berlaku pada Huzaifah. Kan? Kalau tak silap Hanzalah Huzaifah. Kalau tak silap dia. Dia kata aku munafik. Maka apa kata Abu Bakar, kenapa kau cakap begitu? Aku ketika depan Nabi, aku boleh teringat Allah, aku boleh teringat akhirat, boleh nampak syurga neraka. Bila Nabi cerita syurga neraka tu, sahabat-sahabat boleh nampak syurga neraka. Tu luar biasa. Tapi bila aku balik rumah bersama isteri aku, anak-anak aku lupa, lalai. Maka aku seorang munafik, kata Huzaifah. Maka Abu Bakar pun cakap, kalau gitu aku pun sama dengan kau. Abu Bakar munafik. Dua-dua pergi jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat. Sebab tu Huzaifah ni kelebihan dia, dia boleh, bila Rasulullah cerita syurga, dia boleh nampak syurga seolah-olah gitu. Wallahu a'lam lah nampak macam mana tu Allah punya kuasa. Ya, aku boleh melihat syurga. Bila Nabi cerita pasal syurga, aku boleh lihat syurga tu. Ainul yaqin. Kemudian dua-dua jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi? Kenapa ni? Apa yang munafik ni kan? Maka kata, kami bila depan dengan kau ya Rasulullah, kamu cerita pasal syurga, kami nampak syurga, melihat syurga sebagainya. Tapi bila balik rumah dengan isteri, dengan anak-anak, lupa terlalai semuanya. Maka kami munafik ya Rasulullah. Maka salam kata apa? Sekiranya kamu berkekalan dalam keadaan ketika bersama dengan aku, maknanya boleh melihat syurga sebagainya, boleh merasailah syurga sebagai contohnya. Sampai balik rumah pun boleh begitu juga. Maka kamu akan mendapati malaikat beratur nak salam kamu. Maksudnya kamu boleh nampak malaikat, kamu boleh salam dengan malaikat. Maknanya Allah buka, fakashafna anka. Maka Allah buka. Maka saatan ya Rasulullah, ambillah masa untuk berhibur. Maknanya bersama isteri, bersama keluarga, kan? Bersama tu maknanya sekali-sekali tu tak apa dengan isteri. Dengan isteri tak apa. Dengan anak-anak tak apa, kan? Dengan movie dunia, sampai 3 jam boleh duduk tu. 3 jam duduk tengok cerita Hindustan. Tengok cerita Hindustan kan. Korea kan. Tengok kan. Khusyuk. Maknanya bila kita khusyuk dengan dunia, kita lalai akhirat. Ini ainul yakin. Saya sebut ni macam susahnya kan. Tapi inilah dia hakikat dia. Jadi orang-orang yang ada ainul yakin ini, ainul basirah, diberikan oleh Allah ainul mata dia boleh melihat sesuatu yang dibukakan oleh Allah. Fakashafna anka. Maka dia akan merasakan dirinya itu seolah-olahnya, seolah-olah dirinya itu dah lain, tak rasa sama. Apa dia rasa, macam mana dia rasa, insya-Allah kita sama besok. Sama besok. Jadi kita akan bincang ainul basirah. Macam mana nak proses diri kita untuk mendapat ainul basirah. Hari ini kita proses macam mana dapat ilmu yakin. Jadi apa yang saya sebut tadi, mula-mula tadi, cuba tuan-tuan puan-puan reflect kepada diri kita. Tengok diri kita dan kemudian lepas tu kita tengok
Macam mana nak laksanakan? Macam mana nak laksanakan? Ilmu yakin ini. Supaya ilmu yakin ni benar-benar ilmu yang ada pada kita benar-benar membentuk keyakinan, al-yaqin. Dan itu baru di peringkat awal. Kita tak masuk lagi pun. Ada peringkat yang kedua, ainul yakin. Apalagi hakul yakin. Inilah proses tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita telah kehilangan dalam kehidupan masyarakat orang Islam ini, hilang perkara ini. Jadi itulah, insya-Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita, dan insya-Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kekuatan kita untuk istiqamah. Ampunkan kelemahan kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah segala perkara-perkara yang melalaikan kami. Kita minta kepada Allah. Jadi hari ini kita bincang tentang ilmu yakin. Ini asas kepada tadhiyah. Baru kita boleh berkorban, baru kita boleh berkorban, baru kita boleh berjuang, baru boleh kita hidup bersama taifah mansurah. Orang yang berfikiran dia sentiasa nak membantu umat menegakkan dakwah, menghidupkan tarbiyah dan melaksanakan jihad fi sabilillah, sehingga hidup dengan izzah Islam, bersama kemuliaan Islam, dan dia mati bersama dengan syahid fi sabilillah. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita, ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menyesal kepada kelemahan kita tadi, dan mudah-mudahan kita sentiasa menjadi orang yang bertaubat. Kita tinggalkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang kita tahu, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik. Fa'askillahumma fa'abitataha wa dimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha min rikal ladzi la yakhbu wa ashrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati bi sabrik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ya Allah, beri petunjuk kepada kami. Ya Allah, hidupkanlah kami bersama Islam, matikanlah kami bersama Islam. Hidupkanlah kami bersama perjuangan Islam, matikanlah kami bersama perjuangan Islam fi sabilillah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah kelemahan-kelemahan kami, beri kekuatan kepada kami untuk berjalan kepadamu, mendapat ilmu yakin, mendapat ainul yakin, mendapat hakul yakin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kekuatan kepada kami untuk bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang siddiqin, ya syuhada, ya salihin. Allahumma ja'alna minal mu'minin haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqin haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinin haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna minal muhibbin, Allahumma ja'alna minal siddiqin wa syuhada'i was salihin. Allahumma ja'alna ya Allah minal mahdiin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, kalau ada rezeki, malam ni kita akan buat satu sesi live FB berkenaan dengan apa yang berlaku sekarang, apa kita boleh buat. Contohnya macam wabak COVID-21 ni, varian baru ni. Dan kemudian insya-Allah kita akan buat Zoom hari Sabtu malam atau Ahad. Tengoklah insya-Allah mana yang ada kesempatan tu. Kita akan bincang untuk cross discussion lah, sisi bersama sisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.